Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat hari Selasa. Nama saya Nabilah Khalidah dan anda sedang menonton Niaga Awani. Seperti biasa, pelbagai berita bisnes, kewangan dan juga ekonomi yang akan kami bincangkan bersama panel-panel jemputan. Jadi kita mulakan dengan laporan yang pertama. Rangka kerjasama dalam ekonomi digital Malaysia Singapura boleh menjadi contoh kepada negara ASEAN lain dalam menyediakan tenaga kerja, perusahaan kecil dan sederhana PKS serta syarikat permulaan mereka untuk dekad digital. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, melalui pekerjasama itu Malaysia berharap dapat mempelajari dan berkongsi amalan terbaik yang akan memudahkan pembinaan bakat, menaik taraf infrastruktur dan lain-lain sama ada dalam sektor awam atau swasta. Pada pendapat saya, kerjasama dengan Singapura di dalam ekonomi digital dan ekonomi hijau ini mampu menyediakan kepimpinan tersebut bagi menyumbang kepada kemakmuran ASEAN di masa hadapan. Jadi the first one is the digital economy. Framework ni we hope can be a role model for the other ASEAN countries in preparing talent, SMEs, juga startup in this digital decade. Through this collaboration with Singapore, Malaysia hope to learn and then also to share our best practices also with Singapore, and this will facilitate talent building, will facilitate infrastructure upgrading among others, whether in public or private sector. Bagi rangka kerjasama dalam ekonomi hijau, katanya Malaysia mengalu-alukan kerjasama dengan Singapura dalam pengetahuan teknikal untuk keperluan pengawasiliaan bagi kenderaan elektrik EV, kenderaan autonomi dan inisiatif ekonomi hijau seperti kredit karbon dan lain-lain. Dari segi green framework green economy pula, kita welcome the collaboration bersama Singapura again on the technical know-how, but juga regulatory requirements, macam fokus kepada EV, autonomous vehicle, and also other green initiative like carbon credit, quantifying well to wheels and others. So this includes standardization of industry guidelines untuk industri kita, technical requirements, code of conduct, laws and regulation, as well as capacity building programs. This is mainly on sustainability. That's why we stand for the green economy juga. Majlis pemeteraian itu disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Mengenai prospek pelaburan untuk Malaysia, Tengku Zafrul mengakui terdapat persaingan yang kuat dan terdapat bidang untuk ditingkatkan, terutamanya dalam industri yang ingin diberi tumpuan. Menurut data MITI yang dikeluarkan baru-baru ini, Singapura menyumbang nilai ekspor terbesar dalam kalangan negara-negara ASEAN iaitu RM232.57 bilion pada 2022 diikuti Thailand, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Singapura, Thailand dan Indonesia merupakan tiga destinasi ekspor utama pada 2022, menyumbang 78.3% daripada jumlah ekspor Malaysia ke ASEAN. Baik, seterusnya tentang sedikit kemaskini tentang laporan dan data terbaru mengenai laporan Indeks Perdagangan Luar Negeri bagi Disember 2022 yang baru saja diterbit oleh Jabatan Perangkat Malaysia DOSM menunjukkan prestasi ekspor dan import terkini termasuk angka harga pengeluar atau IHPR pengeluaran tempatan untuk kita ketahui ini. Jadi rakan setugas di skrin sesentuh Nina Rozman ada perinciannya. Silakan Nina. Baik Nabila, saya akan teruskan untuk kongsikan antara laporan dan data terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Sudah tentu kita mahu lihat bagaimanakah prestasi untuk bulan terakhir pada tahun lepas 2022. Dan di sini anda dapat saksikan ini adalah laporan terkini Indeks Harga Pengeluar IHPR pengeluaran tempatan pada bulan Disember 2022. Dan kalau kita nak teliti lebih perinciannya adalah prestasinya untuk Indeks Harga Pengeluar IHPR Malaysia Disember iaitu meningkat. Kita dapat saksikan meningkat kepada 3.5%. Dan ini adalah angka terkini yang kita dapat saksikan iaitu hampir mencecah 4%, iaitu lebih kurang 0.5% sahaja. Dan kalau kita nak lihat yang lain iaitu IHPR, kalau kita melihat pengikut IHPR mengikut sektor apa yang menjadi penyumbang kepada kadar IHPR kita kepada keseluruhan. Di sini kita dapat saksikan antara sektor-sektor yang utama adalah antara 5 sektor yang kita dapat saksikan. Saya akan pergi satu persatu secara ringkas. Di sini anda dapat saksikan IHPR mengikut sektor. Kalau di sini kita dapat saksikan pertanian, perhutanan dan perikanan iaitu ada perbandingan kotak anda dapat lihat tahun ke tahun dan bulan ke bulan yang kita dapat saksikan dalam kadar peratusan. Dan kalau kita dapat lihat pada November iaitu menurun. Kedua-duanya menurun dalam angka negatif
negatif di mana tahun ke tahun masih kekal, iaitu sektor pertanian dalam angka negatif daripada November sehingga Disember, iaitu mencatatkan negatif 17.5%, manakala bulan ke bulan iaitu telah menurun banyak daripada November 5.5%, tapi manakala pada bulan Disember tahun lepas ia mencatat negatif 1.7%. Maknanya pertanian perhutanan makanan kita daripada kadar bulanan bulan masih dalam keadaan merosot, termasuk juga namun tahun ke tahun kita melihat iaitu kemerosotan telah turun sedikit dalam angka negatif dia. Dan kalau kita teliti bagaimanakah sektor pembuatan iaitu tahun ke tahun, pada bulan November ia telah mencatat penurunan daripada 6.2% ke 6.1%, manakala bulan ke bulan telah mencecah 0.0% pada Disember 2022. Dan kalau kita nak teliti untuk sektor bekalan air juga untuk tahun ke tahun, termasuk dengan tahun ke tahun ia turun sedikit pada bulan Disember berbanding November, iaitu mencatatkan 3.8%, manakala untuk bulan ke bulan kita dapat lihat itu sedikit kekal sama daripada November hingga ke Disember, iaitu kedua-duanya mencecah 0.2%, manakala untuk perlombongan kita dapat iaitu lihat peningkatan pada tahun ke tahun, iaitu mencatatkan pada bulan Disember iaitu sebanyak 3.7%, iaitu peningkatan berbanding bulan November 2022. Dan kalau kita nak teliti sektor perlombongan untuk IHPR adalah bulan ke bulan iaitu mencatat penurunan daripada November 0.5% ia turun iaitu kepada negatif 3%. Dan kalau kita nak teliti bekalan elektrik dan gas iaitu tahun ke tahun, kita dapat teliti iaitu merosot juga daripada 1.4% penurunan kepada 1%, manakala bulan ke bulan masih dalam angka negatif iaitu Disember 2022. IHPR bulan ke bulan mengikut sektor bekalan elektrik dan gas telah menurun sebanyak negatif 0.3%. Dan kalau kita nak lihat juga ataupun teliti aspek lain, bagaimanakah tiga rakan dagangan utama kita yang di sini anda dapat teliti, iaitu ada lebih kurang 6 negara iaitu Amerika Syarikat, Jerman, PR China, Thailand, termasuk juga dengan Jepun dan Republik Korea. Dan kalau kita teliti sini, kalau secara ringkasnya pada Disember, kita dapat teliti bahawa angka-angka ini ada negara yang meningkat, ada negara yang menurun. Di sini kalau untuk Amerika Syarikat kita dapat teliti pada bulan Disember berbanding November 2022, antara 2 bulan terakhir kalau kita nak bandingkan iaitu melihat penurunan iaitu kepada negatif iaitu 6.2% untuk Disember Amerika Syarikat, manakala Jerman masih kedua-duanya angka dalam angka 2 angka, namun pada Disember ia telah menurun sikit berbanding Disember untuk negara Jerman. Dan apabila kita nak tengok untuk PR China pula iaitu November dan Disember, iaitu rakan dagangan utama kita masih kekal dalam angka negatif, di mana Disember ia mencatatkan negatif 0.7%, manakala Thailand juga dengan Thailand iaitu menurun pada bulan Disember, termasuk juga dengan Republik Korea juga iaitu menurun. Kedua-duanya angka Thailand mencatatkan 4.9% pada Disember dan Republik Korea juga mencatatkan 6% iaitu penurunan berbanding bulan November. Manakala untuk Jepun iaitu meningkat sedikit pada bulan Disember berbanding November iaitu sebanyak 10.2%. Dan ini adalah secara saya rangkumkan secara ringkas mengenai prestasi tiga rakangan dagangan utama Malaysia. Dan kalau kita nak teliti bagaimanakah IHPR yang mengikut pemprosesan, di mana ada 3 peringkat kalau kita nak lihat di sini, kalau anda teliti iaitu ada 3 peringkat. Kita mulakan dengan bahan mentah untuk diproses, selanjutnya yang kedua itu barang perantaraan, bekalan dan komponen, dan di sini adalah barang siap. Dan kalau kita nak teliti pemprosesan ni ada banyak, inilah yang menjadi penyumbang mengapakah kadar keseluruhan kita, pemprosesan kita meningkat. So kalau anda teliti pada peringkat 1 iaitu bahan mentah untuk diproses, selanjutnya iaitu pada bulan Disember tahun ke tahun kita melihat penurunan iaitu negatif 7.7%, termasuk juga dengan Disember bulan ke bulan juga menurun negatif 2.5%. Namun pada peringkat ini bahan mentah proses masih dalam angka negatif, dan untuk peringkat kedua itu barang perantaraan, bekalan dan komponen juga kalau kita nak teliti tahun ke tahun iaitu menurun 7.2%, dan November bulan ke bulan masih dalam keadaan negatif iaitu negatif 0.2% pada bulan Disember 2022 untuk peringkat kedua. Dan kalau kita nak teliti pada tahap ketiga pemprosesan iaitu barang yang dah siap, iaitu pada kita lihat tahun ke tahun iaitu bandingkan 4.4% iaitu meningkat berbanding November tahun lepas daripada 3.3% iaitu meningkat hampir 1.1%. Dan untuk barang dah siap bulan ke bulan kita dapat teliti tak banyak perubahan, tapi ia meningkat pada bulan Disember untuk perbandingan bulan ke bulan untuk barang siap iaitu sebanyak 0.9%. Kalau kita nak teliti pula bagaimanakah data siri masa IHPR pengeluaran tempatan daripada Januari 2021 sehingga Disember 2021, kita nak tengok
timeline dia. Kalau kita nak tengok timeline untuk 3 bulan terakhir pada bulan 2022 tahun lepas, kalau kita nak teliti, ini adalah pergerakan dia, iaitu masih dalam pergerakan yang kita dapat teliti antara 3% hingga 4% adalah angka dia punya anggaran, dia punya antara jangka peratusan untuk IHPR, iaitu daripada 4%, iaitu pada Oktober 2022 ia menurun 3.2%, namun ia meningkat sedikit berbanding 3.5%, dan ini adalah timeline yang kita dapat teliti untuk IHPR pengeluaran tempatan yang terkini pada bulan Disember 2022. Dan saya nak beralih pula ke indeks perdagangan luar negeri kita untuk bulan Disember 2022. Jadi mari kita teliti lihat angka-angka ni, angka-angka bagaimanakah data terkini kedua-dua indeks nilai seunit ekspor dan import, iaitu kita dapat teliti ia merosot sebanyak 2.8%. Ini adalah penurunan untuk bulan Disember 2022 mengenai perdagangan luar negeri kita yang kita dapat lihat, iaitu prestasi terkini. Kalau kita nak teliti secara perinci, iaitu indeks perdagangan luar negeri Malaysia untuk Disember yang melibati ekspor dan juga import. Kalau kita teliti ada warna hijau arrow untuk ekspor dan import adalah warna merah. Kita dapat teliti dalam ekspor kita meningkat sebanyak 1.7%, iaitu Disember telah mencatatkan peningkatan sebanyak 131.9 bilion ringgit. Manakala import kita teliti ia mencatat ia telah menurun 3.5%, merekodkan penurunan, iaitu Disember 2022 dia mencatatkan penurunan sebanyak 104.1 bilion ringgit. Dan kalau kita nak lihat secara teliti untuk ekspor, ini adalah antara nilai indeks unit, iaitu kita dapat teliti telah menurun, iaitu telah menurun sebanyak 2.8%, termasuk juga dengan indeks volume ia meningkat untuk ekspor, iaitu sebanyak 4.6%. Dan kalau kita nak teliti untuk terakhirnya import, bagaimanakah perdagangan luar negeri kita untuk import, di mana import kita tadi kita teliti ia dalam keadaan penurunan, termasuk juga dengan indeks nilai sesunit itu 2.8% penurunan, termasuk juga dengan indeks volume iaitu 0.7%. Dan apa yang saya boleh kongsikan, Nabila, ini adalah prestasi data terkini kalau kita nak teliti bagaimanakah IHPR, indeks pengeluaran tempatan kita, dan juga termasuk dengan angka perdagangan luar negeri yang kita dapat teliti untuk bulan Disember 2022 yang telah merangkumkan bagaimana prestasi ekonomi kita untuk bulan lepas yang terdekat yang kita dapat teliti. Dan kita harus juga tengok apakah faktor penyumbang dan kesan-kesannya kepada prestasi negara kita untuk masa akan datang, Nabila. Baik, terima kasih Nina. Jadi untuk mengulas lanjut mengenai data ekonomi negara dan kesan yang kita perlu fahami, bersama kita pada pagi ini ialah Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School PBS. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi Nabilah dan juga Nina. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami di Astro ini. Jadi menurut data yang dibentangkan Nina sebentar tadi menunjukkan kedua-dua indeks nilai seunit ekspor dan juga import merosot 2.8%. Jadi apa yang boleh kita katakan dengan keadaan atau situasi perdagangan dan pelaburan Malaysia dan juga di peringkat global? Bagaimana, Prof? Apabila kita mahu melihat situasi semasa perdagangan dan pelaburan Malaysia dan juga peringkat global, pola, petanda apakah yang akan berlaku pada tahun ini sebenarnya sudah mula kita lihat pada penghujung tahun lepas, dan data itu sebenarnya adalah data bulan Disember yang menyaksikan bahawa walaupun kita mengalami peningkatan setiap bulan dari segi volume ekspor dan juga import, kita masih lagi mengimport dengan volume yang banyak, kita masih lagi mengekspor dengan nilai yang meningkat saban bulan. Namun petanda-petanda bahawa berlakunya ketidaktentuan dari segi perdagangan dan pelaburan itu sudah mula kelihatan sejak beberapa bulan lepas dan juga dijangkakan berterusan tahun ini. Ini kerana kalau kita lihat pada tahun lepas, aktiviti ekonomi dunia memang akan dijangka bergerak perlahan pada akhir tahun lepas dan juga awal tahun ini, dan seterusnya saya jangkakan mungkin sehingga pertengahan tahun ini disebabkan berlakunya situasi bank-bank berpusat di seluruh dunia mula menaikkan kadar faedah. Dan kalau kita lihat minggu ini pun Rizal Persekutuan kemungkinan di Amerika Syarikat kemungkinan akan menaikkan juga sedikit kadar faedah untuk memastikan bahawa apa yang kita tidak mahu lihat iaitu ekonomi overheating
dan juga kadar inflasi meningkat dengan mendadak. Dan walaupun inilah situasi yang kita lihat, namun kalau kita tengok secara terperinci, peratusan penurunan peningkatan itu adalah orang kata di kadar minimum tidak berlaku, orang kata suasana yang begitu drastik. Naik turun itu adalah norma dalam perdagangan pelaburan setiap bulan untuk mana-mana negara, tetapi sekurang-kurangnya ia dapat memberi petanda apalah yang perlu dilakukan oleh negara kita sebagai contoh untuk mendepani cabaran pada tahun ini. Baik, seperti yang Prof kata, naik turun terhadap prestasi negara adalah normal untuk setiap negara, namun ia menjadi petunjuk ataupun petanda yang apa yang untuk kita lihat apa yang boleh kita lakukan. Jadi kita nak lihat sekarang Prof, apakah komponen utama dan patut kita fahami ketika ini dalam yang mampu membentuk masa depan perdagangan dan juga pelaburan negara? Kalau kita lihat sektor utama sudah tentu masih lagi kekal sektor perkhidmatan, tapi kalau kita lihat dalam sektor pembuatan ada beberapa industri yang masih lagi kukuh mampu memberi sumbangan hasil yang tinggi disebabkan permintaan yang masih kata momentumnya masih ada. Kalau kita rujuk secara spesifik dalam sektor pembuatan electrical, itu adalah masih lagi mempunyai permintaan yang tinggi disebabkan kekurangan beberapa komponen tertentu seperti chip silika dalam salah satu pembuatan komponen itu. Dan kalau kita lihat komoditi yang tradisi lah untuk kita seperti minyak, gas, malahan minyak sawit juga masih lagi mendapat permintaan. Namun kita tidak boleh berterusan mengharapkan sumbangan ekspor dan juga hasil daripada sektor industri ini, kerana kalau kita lihat apa yang berlaku di luar sana, teknologi ekonomi digital ini memungkinkan banyak peluang untuk menjana hasil dan pendapatan dari pelbagai sektor lain. Malahan kalau kita lihat lawatan Perdana Menteri kita ke Singapura, fokusnya adalah lebih kepada teknologi digital. Dan kalau kita lihat teknologi digital ini, dia bukan sahaja setakat menghasilkan barangan ataupun komponen yang berasaskan teknologi tinggi, tetapi juga penawaran perkhidmatan menggunakan teknologi terkini. Di situ kita lihat Singapura, dia bukannya sangat terkenal dengan semata-mata pembuatan barangan, tetapi penyumbang utama hasilnya daripada perkhidmatan. Dan Malaysia juga patut mengikut langkah yang sama, menggunakan teknologi untuk menjana hasil yang lebih tinggi melalui perkhidmatan. Baik, Prof, sudah tentu pelbagai faktor utama yang mungkin akan mempengaruhi sektor perdagangan kita, tapi secara khususnya pada tahun 2023 ini, apakah antara faktor yang mempengaruhi sektor perdagangan, tak kisahlah negatif, positif dan yang boleh kita ambil kira untuk tahun ini? Faktor globalisasi memang akan kekal menjadi faktor utama, dan sama ada baik ataupun buruk. Kalau kita lihat dari segi kerjasama dagangan antarabangsa, kita adalah ahli kepada RCEP dan juga CPTPP, dan data bulan ini juga telah menunjukkan bahawa dagangan antara negara-negara anggota perjanjian bebas antarabangsa ini meningkat dengan positif sekali. Oleh itu saya melihat faktor yang akan menyumbang kepada pertumbuhan perdagangan di dalam negara kita pada tahun ini adalah lebih menjurus kepada kerjasama dengan negara-negara serantau, malahan juga di peringkat global. Pada masa yang sama, konflik global seperti krisis Rusia-Ukraine, perang tarif ataupun perang dagang antara Amerika Syarikat dan China juga akan memberi kesan kepada negara kita juga dari segi aspek negatif jika kita tidak berhati-hati dalam menangani suasana yang berlaku di peringkat global. Dan sudah tentu apabila kita lihat laporan daripada Bank Dunia, IMF bahawa pertumbuhan KDNK global juga akan bergerak perlahan merangkumi global, maka itu juga adalah merupakan antara faktor utama yang kita harus tangani kerana kita adalah negara pengeksport bersih. Oleh itu, kalau global kurang mengimport daripada kita, maka ia akan memberi kesan. Baik, jadi Prof, apa yang kita boleh belajar daripada dasar dan amalan pelaburan global yang kita beri tumpuan ini? Mungkin boleh jelaskan beberapa peringkat atau tahap yang terlibat yang perlu ada dalam perkara ini. Kalau kita lihat isu yang menjadi perhatian di peringkat global adalah
memudah cara perdagangan dan pelaburan itu sendiri. Tidak ada lagi sekatan kekangan sebagai contoh dari segi duty import. Itu sebabnya kita jadi ahli anggota RCEP dan CPTPP. Kita mahu supaya kita boleh mengeksport tanpa barangan kita dikenakan tarif yang tinggi. Dan pada masa yang sama juga kita membenarkan mereka mengeksport barangan mereka ke negara kita tanpa sekatan tertentu. Namun kita juga lihat bukan semua negara mahukan ini. Kita lihat apabila Amerika Syarikat dan China mengenakan tarif yang tinggi sesama mereka, malahan yang terkini sekarang ini Amerika Syarikat dan beberapa negara lain seperti Jepun dan Belanda tidak mahu China mengimport barang-barangan teknologi yang tinggi yang tertentu. Ini akan memberi tempias kepada bagaimana negara lain mampu membekalkan perkhidmatan dan barang mereka. Kita sebagai negara yang saya anggap berkecualilah kita tidak memihak kepada mana negara, harus mengambil peluang atas mana-mana isu cabaran yang dihadapi oleh negara lain ini, bagaimana kita boleh memenuhi permintaan barangan tersebut. Dan apa yang saya lihat kemudahan ataupun kemudahan perdagangan dan pelaburan itu sudah ada. Yang penting kita kena pastikan kita mempunyai kapasiti ataupun kemampuan untuk memenuhi permintaan global. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif yang merupakan pengarah program MBA Putra Business School kerana bantu kami fahami faktor-faktor yang boleh menjejaskan ekonomi dan juga menyekat pertumbuhan negara dan bagaimana kita boleh memperkukuhkan strategi serta pelan dalam meningkatkan pembangunan negara pada kadar yang sihat mahupun cekap dengan kerjasama setiap pihak. Jadi, baik kita teruskan dengan laporan seterusnya dengan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD mengenal pasti beberapa agensi yang akan diberikan keutamaan untuk menganjurkan persidangan meja bulat Security Cyber Malaysia Singapura yang akan diadakan setiap tahun dalam usaha mempertingkatkan keselamatan cyber. Menteri Komunikasi Digital Fahmi Fadzil berkata ini adalah satu langkah positif dan diharap akan bermula pada tahun ini. Saya insya-Allah pada 8 dan 9 Februari ini akan ke apa yang disebut sebagai ASEAN Digital Ministers Meeting ADG Min di Filipina untuk bertemu dengan my regional counterparts, ya, menteri-menteri komunikasi dari negara-negara ASEAN dan beberapa rakan yang lain, dan itu bagi saya adalah satu langkah seterusnya dalam hubungan di rantau ASEAN. Tapi khusus antara Malaysia dan Singapura itu akan insya-Allah kita harap bermula tahun ini dan akan diadakan setiap tahun. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU dalam bidang pelindungan data pribadi, keselamatan cyber dan ekonomi digital di The Istana Singapura pada Isnin. Fahmi berkata antara hubungan yang akan dipertingkatkan dalam bidang keselamatan cyber termasuk pertukaran maklumat tentang analisa, pengalaman dan panduan yang boleh disebutkan sebagai hasil daripada serangan cyber dan insiden-insiden melibatkan keselamatan cyber. Selain itu, KKD juga akan bersama-sama meningkatkan, mempromosi serta menyokong usaha untuk meningkatkan e-dagang serta ekonomi digital secara keseluruhan. Ia tidak hanya terlibat kepada tanda tangan elektronik, pengesahan, rekod boleh pindah elektronik dan rangka kerja invoice elektronik. Fahmi berkata Malaysia dan Singapura akan bersama-sama menyediakan mekanisme aliran data rentas sempadan ASEAN di bawah rangka kerja tadbir urus data digital ASEAN serta bertukar maklumat mengenai isu-isu yang penting. Baik, seterusnya pembekalan tenaga elektrik dari Sarawak ke Singapura menerusi kabel dasar laut dijangka akan mula dilaksanakan selepas beberapa rundingan selesai diadakan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Datuk Syarbini Suhaili berkata, rundingan berkenaan termasuk persetujuan Kerajaan Indonesia. Memetik portal TVS, Syarbini memberitahu ini memandangkan sebahagian besar projek itu akan memasuki beberapa wilayah negara berkenaan. Katanya, kira-kira 80% daripada kabel sepanjang 720 km itu akan berada dalam kawasan Indonesia. Syarbini memaklumkan perkara itu selepas menghadiri mesyuarat pra-majlis bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Suruhanjaya Tinggi Malaysia Singapura pada Isnin.
Turut menyertai mesyuarat yang berlangsung kira-kira 40 minit itu, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Tengku Zafrul Aziz, Menteri Pengangkutan Anthony Loke dan Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Menerusi mesyuarat sama, Abang Johari turut membentangkan kertas kerja Kerajaan Sarawak untuk bekerjasama dengan Singapura dalam sektor tenaga baharu boleh diperbaharui. Lebih 90% syarikat membayar cukai jualan dan cukai perkhidmatan atau SST, manakala kurang 10% syarikat didapati culas membayarnya pada tahun lepas. Ia sekaligus menyebabkan negara terpaksa menanggung kerugian hampir 150 juta ringgit. Timbalan Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan Pematuhan Datuk Sazali Muhammad berkata, Jabatan Kastam Diraja Malaysia menerusi bahagian pematuhan dan audit yang dilakukan secara berkala mendapati ada syarikat yang tidak memenuhi peraturan yang ditetapkan. Sazali berkata antara tindakan yang boleh dikenakan kepada pihak yang culas membayar cukai termasuklah sekatan ke luar negara bagi ahli lembaga pengarah syarikat yang dilakukan dengan kerjasama Jabatan Imigresen. Mereka boleh dikenakan penalti yang lebih tinggi daripada amaun cukai yang perlu dibayar atau dikenakan tindakan mahkamah jika perlu. Katanya meskipun hanya kurang 10% syarikat yang tidak membayar cukai, ia tetap memberi implikasi kewangan kepada negara. Sazali berkata prestasi kutipan cukai bagi 2022 adalah sebanyak 53.54 bilion ringgit, meningkat 25.97% atau 11.03 bilion ringgit berbanding kutipan pada 2021. Peningkatan ini disumbangkan oleh peningkatan kutipan daripada komponen cukai seperti cukai jualan, cukai perkhidmatan, duty excise, duty import dan levy. Bagi 2023, JKDM menyasarkan kutipan hasil sebanyak 52 bilion ringgit. Niagawan ini akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.